Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan mula belajar siri modul PT3. Okey, untuk tingkatan 3 bagi modul yang pertama iaitu tajuknya indeks. Okey, untuk video kali ini kita akan melihat contoh-contoh soalan dalam bahagian A kertas PT3 iaitu soalan berbentuk objektif ataupun aneka pilihan jawapan. Okey, tengok contoh soalan yang pertama. Diberi kurungan negatif 2/3 kuasa 3. Okey, kalau soalan macam ni kita mudah saja nak jawab. Kita hanya perlu tekan ataupun kita hanya perlu menggunakan kalkulator saja dan kita masukkan nilai-nilai yang diberi dalam soalan. Okey, so kurungan negatif 2 per 3 per 3 tutup kurungan kuasa 3. Okey, tekan sama dengan. So kalau dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan, tukarkan balik kepada bentuk pecahan, tekan ABC. Okey, so jawapannya negatif 8 2/7. So just cari kat mana negatif 8 2/7. Jawapannya ialah ada dua jawapan kat sini. Okey, ini tak ada negatif ni. Silap. Okey, sebab saya copy paste. Okey, jadi jawapannya ialah B. Okey, mudah saja. Alright. Kemudian tengok soalan yang kedua. Kurungan 3x kuasa 3 kurungan kuasa 2. So kalau macam ni kita kena darabkan setiap indeks yang ada dalam kurungan dengan yang luar kurungan. 3 ni bermaksud dia kuasa 1. Jangan ingat dia tak ada nombor So 3 1 darabkan dengan 2. Saya buat macam ni, 1 darabkan dengan 2 X 3 darabkan dengan 2. Jadi 1 darab 2 ialah 3 kuasa 2 X 3 darab 2 ialah 6. Okey, kat sini 3 kuasa 2. Kalau tak mahir kita boleh guna kalkulator. 3 kuasa 2 ialah 9. Jadi jawapannya ialah 9x kuasa 6. So mana jawapannya? Jawapannya ialah A. Okey. Contoh yang ketiga pula, contoh soalan yang ketiga. Antara berikut yang manakah bersamaan dengan 4 kuasa negatif 2? Okey, so kat sini kita kena buat satu persatu lah pilihan jawapan yang ada ni supaya kita nampak mana satu nilai yang sama ataupun nilai yang bersamaan dengan 4 kuasa negatif 2 ini. So yang pertama ni, darabkan saja negatif 1 darab 2 bersamaan 2 kuasa negatif 2. Okey, dah tak sama dah. So jawapan yang pertama salah. Yang kedua ni 4 kuasa 1/2. Kat sini bermaksud sini dah memang dah sini. So negatif 1/2 ni bermaksud dia kuasa pecahan pun memang dah salah lah. So tak boleh pakai dah daripada awal lagi. Kemudian ini 2 kuasa 2 punca kuasa 4/2. Yang ni pun sama, tak boleh pakai juga sebab kalau tukar jawapannya ialah 2 1/4. Memang dah salah. Sebab dia punya asas nombornya ialah 2 ni 4. Last sekali 1/16 bermaksud 1/16 ni kita boleh kecilkan sebab 16 ni ialah kuasa 2 sempurna bagi 4. Jadi 4 kuasa 2. So bila bentuk pecahan nak tukar pada bentuk indeks, jadi 4 ni naikkan ke atas, 2 ni jadikan dia sebagai bentuk kuasa negatif. So negatif 2. So sama nilai dengan soalan. Jawapannya ialah D. Yang keempat, antara berikut yang manakah betul? Yang ni kita boleh gunakan kalkulator. Kalau tak mahir tak ada masalah. So yang pertama kita kena uji satu persatu lah pilihan jawapan yang ada. So 5 kuasa 2 kita darabkan dengan 2 kuasa 2, jawapannya ialah 100. Salah sebab ni kita buat 40. Salah. Yang kedua, 6 darab 3 kuasa 2 ialah 54. Sini 36. Salah juga. C, 9 kuasa 0 darabkan dengan 8. Silap. Darabkan dengan 8. Jawapannya ialah 8. Tapi sini kosong. Salah.
Okey, sepatutnya ni 100 kan. Ini jawapannya 100, ni jawapannya 54, ni jawapannya 8. Okey, akhir sekali tengok. So kalau ada 3 salah, automatik D ni mesti betul lah. Tapi tak apa, kita cuba tengok dia punya jawapan berapa. Okey, 7 darab 4 kuasa 0, jawapannya ialah 7. Baru betul. So jawapannya ialah D. Okey, contoh yang kelima. Permudahkan 1/2 X darab 2X kuasa 6 darab 1/4 X kuasa 2. Okey, nampak tak? Semua dia punya nombor ni 2, ni 2, ini 4. So 4 ni kita kena kecilkan jadi asas 2. Jadi 4 ni bermaksud 2 kuasa 2. So kat sini ataupun tak perlu pun tak apa, tak ada masalah. Okey, minta maaf, tak perlu. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, sebab ini semua X. Okey, X, kemudian dia punya operasinya semua darab. Bila operasi darab, dia punya indeks kita akan tambahkan. So X ni kuasa 1 lah kalau tak tulis. Jadi kita asingkan nombor dengan dia punya huruf. Jadi 1/2 darabkan dengan 2 darabkan dengan 1/4. Ini nombor kita asingkan. Kemudian X, ini 1. Okey, tambah. Okey, ini 6. Tambah ini 2. Okey, so yang nombor depan ni kita boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. Okey, 1/2 darabkan dengan 2 darabkan dengan 1/4, jawapannya ialah 1/4 juga. Okey, X yang belakang 1 tambah 6 tambah 2 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 ialah 9. Jadi jawapannya 1/4 X kuasa 9. Ada tak pilihan jawapan? Jawapannya ialah B. Okey. Kemudian tengok soalan yang ke-6. Okey, saya tak ada luka kata saya. Okey, jika P kuasa X sama dengan 5, jika P kuasa X kurungan kuasa 5 sama dengan P kuasa 30, maka X berapa? So kat sini tengok dia punya asas ni dah sama, tak ada masalah. Jadi kita kembangkan ni, X darab 5 ialah P5X sama dengan 30. Sorry, silap, 30 pula. Sama dengan P kuasa 30. Jadi yang ni kita boleh potong. Mana pen? Okay, kita boleh potong P ni. So yang tinggal cuma 5X dengan 30. Jadi 5X sama dengan 30. Ini darab, pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi. So 30/5. Kita boleh guna kalkulator. 30/5 sama dengan 6. Okey, jadi jawapannya apa? B. Jawapannya 6. Okey, yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7. Kurungan 5 kuasa 4 darab 4 kuasa 6 kurungan darab 1/2. So kat sini semua yang indeks dekat dalam kurungan mesti darabkan yang dua kurungan. So tulis balik 5 4 darab 1/2 darab 4 6 1/2. Okey, jadi kita boleh darabkan. Okey. So yang ni kita boleh guna kalkulator lah, senang. 4 darab 1/2 ialah 2, jadi 5 kuasa 2 darab 6 pula. Okey, 4. Okey, 6 darab 1/2, jawapannya ialah berapa yang tak keluar? Okey, 3. Okey, 3. Okey, sekarang 5 kuasa 2, berapa jawapannya? 5 kuasa 2 ialah Okey, 5 kuasa 2 ialah 25 darab 4 kuasa 3 berapa? Okey, 4 kuasa 3 ialah 64. Okey. Jadi berapa jawapannya? 25 darab 64, 1600. Okey, 1600. Okey, ada tak jawapan 1600? Tak ada kan? Okey, 1600 ni kita tengok sini sekarang. Okey, 16 ni ialah bermaksud okey 4 darab 4. Okey, 4 darab 4 ataupun 4 kuasa 2 ataupun
yang paling mudah. Okey, yang paling mudah, kita puncakan kuasa 2 1600 ni berapa dapat? Okey, punca kuasa 2 1600, jawapannya 40. Okey, ataupun 40 kuasa 2. So jawapannya ialah huruf C. Okey. Yang ke-8. Okey, kita kena kembangkan kurungan 3P kuasa 2 Q kuasa 2 kurungan kuasa 3. Jadi jangan lupa 3 ni ada kuasa 1. Jadi semua yang indeks dalam kurungan darabkan dengan indeks yang luar kurungan. Jadi 3 1 darab 3 ialah 3. P 2 darab 3 ialah 6. Q 2 darab 3 ialah 6. So sekarang 3 kuasa 3 berapa? Kita boleh guna kalkulator. 3 kuasa 3 ialah 27. So 27 P kuasa 6 Q kuasa 6. Ada tak jawapannya? Okey. 27 P kuasa 6 Q kuasa 6. Okey, kat sini ada tersilap sikit kot. Okey, sepatutnya ni kuasa 6 ni. Okey. Okey, baru betul. Jadi 27 P kuasa 6 Q kuasa 6, jawapannya ialah D. Okey, kadang-kadang bila saya tercopy paste, saya lupa nak tukar jawapannya. Okey. Alright. Yang ke-9. Okey, yang ke-9, kurungan 3P Q kuasa 2 kurungan kuasa 4 bagikan kurungan 3P kuasa negatif 2 Q kuasa 4. Okey, sekarang kita nak buat pengembangan. Okey, so jangan lupa ni ada kuasa 1, P ni ada kuasa 1 juga. Jadi 3 kuasa 1 darab 4 ialah 4. P 1 darab 4 ialah 4. Q 2 darab 4 ialah 8. Bahagi yang belakang ni tak ada apa-apa, di luar kurungan, tak ada masalah. So 3P kuasa negatif 2 Q kuasa 4. Okey, sekarang nombor yang luar kita kena asingkan. So 3 kuasa 4 okey dengan 3 ni. So 3 kuasa 4 kita bagikan dengan 3. Silap, tak boleh macam ni. Okey. Just tolak saja, okey, sebab indeks dia punya asas ni sama, jadi tolakkan saja. So 3 4 ni kuasa 1 So bila bahagi, indeksnya kena tolak. So 4 tolak 1 P 4 tolak negatif 2 Q 8 tolak 4. So jawapannya 3 4 tolak 1 ialah 3. P 4 negatif akan jadi positif. 4 tambah 2 ialah 6. Q 8 tolak 4 ialah 4. Okey, sekarang berapa nilai bagi 3 kuasa 2 ni? Sorry, 3 kuasa 3 ni. 3 kuasa 3 nilainya ialah, okey, nanti dah ada kalkulator ni. 27 P kuasa 6 Q kuasa 4. Okey, ada tak ruang jawapan? Ada, jawapannya ialah C. Okey, dan yang contoh terakhir, soalan nombor 10. Okey, 64 kuasa 1/2 darab 8 kuasa negatif 1 darab 2 kuasa 3. Okey, so sekarang seeloknya kita pecahkan, kecilkan nombor. Ini 64, semua tukar kepada asas 2 yang paling kecil sekali, sebab paling kecil ialah asas 2. So 64, 2 kuasa berapa dapat 64? Okey, so 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. So ini 2, ini 4, 2 pula. Okey, 2 kuasa 1 ialah 1. 4, 8, 16, 2 kuasa 5 ialah 32, 2 kuasa 6 ialah 64. Okey, kita boleh cek guna kalkulator. 2 kuasa 6 ialah 64. Jadi 64 ni tukar kepada 2 kuasa 6 darabkan dengan 1/2 yang ni. Okey, darab 8 ialah 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 darabkan dengan negatif 1 darabkan 2 kuasa 3. Okey, sekarang kita kembangkan ni. 6 darab 1/2. 6 darab 1/2, jawapannya ialah 3. Jadi 2 kuasa 3 darab 2. 3 darab negatif 1 ialah negatif 3 darab 2 kuasa 3. Okey, bila asas nombornya sama, darab pula, kemudian dia punya indeks kita kena tambahkan.
2, 3 tambah negatif 3 tambah 3. Okey, sekarang tengok sini. Kita boleh selesaikan guna kalkulator kalau tak mahir. 3 tambah kurungan negatif 3 tambah 3. Jawapannya ialah 3. So, sini jawapannya ialah 2 kuasa 3. Okay, ada tak? Okay, jawapannya ialah C. Okey, so kita dah selesai membuat contoh-contoh pengiraan soalan yang melibatkan bahagian A kertas 1 ataupun kertas PT3. Okay, untuk bahagian A, aneka pilihan jawapan. Okey, untuk video yang akan datang, kita akan melihat pula contoh-contoh soalan yang melibatkan bahagian B dan bahagian C. Okey, iaitu soalan berbentuk subjektif. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.